Jadi bila metal kita campurkan dengan seramik dia jadi komposit, metal kita campurkan dengan polimer dia jadi komposit, dan seramik campurkan dengan polimer jadi komposit. Ya, dah. Okey, jadi rasanya kita dah belajar seramik metrik komposit dan juga metal metrik komposit dengan pada sebelum-sebelum ni. Ya, seramik komposit, kita ada carbon komposit, ya. Metal komposit kita ada cermet, ya, ceramik metal komposit. Okey. Next ni adalah kita belajar berkenaan dengan polimer metrik komposit, ya. Polimer metrik komposit ni adalah komposit yang paling banyak digunakan lah. Ya, dia yang paling popular, ya, dan juga yang paling awal lah, polimer metrik komposit, di mana polimer adalah dia punya primary phase, ya. Dia punya material utama ataupun fasa utama dia adalah polimer. Lepas tu kita campurkan dengan benda lain, ya. Jadi kita campurkan benda lain iaitu secondary phase. Yang kita masukkan, kita boleh masukkan sama ada fiber, particles ataupun flakes. Ya, yang samalah macam yang kita belajar sebelum ni. Okey, jadi PMC ni yang paling penting lah, ya. More important than MMC, metal metric composite, dan CMC, ceramic metric composite. Okey. Jadi ini adalah produk-produk dia lah, ya. Plastic module compounds, ya, rubber reinforced with carbon black, dan fiber reinforced polymer. Ya, kita panggil dia sebagai FRP. Ya, dan FRP inilah yang paling popular sekali, dan paling common sekali. Okey, jadi yang paling biasa sekali ialah polymer kita masukkan dengan fiber, ya, dan fiber tu ialah high strength fiber lah, ya. Polimer yang kita gunakan adalah jenis-jenis polimer yang kita belajar sebelum ni lah, ya. Dia boleh jadi thermoset, ya. Thermoset ni boleh jadi unsaturated polyester ataupun epoxy. Okey. Dia boleh jadi juga termoplastik, ya, seperti nylon, ya, polikarbonat, polystyrene, PVC. Ini semua boleh jadi matrix kepada polimer. Okey. Lagi rubber pun, elastomer pun boleh jadi matrix juga, ya. Contohnya pada tayar, ya, tayar, conveyor belts, ini adalah komposit. Okey. Okey, fiber boleh berbagai bentuk, ya. Dia boleh jadi discontinuous. Ini semua pun kita dah belajar minggu lepas kan, ya. Discontinuous ni bermaksud dia adalah chop. Kita potong-potong fiber tu, dia tak panjang, ya. Fiber pula juga boleh jadi continuous, ya. Continuous ni bermaksud panjang, dia tak terputus pun, ya. Fiber tu juga boleh jadi woven, ya. Kita anyam fiber tu, ya. Anyam macam tikar, boleh jadi macam tu juga fiber, ya. Jadi dia boleh jadi discontinuous, continuous ataupun woven. Okey. Dan material yang paling biasa sekali untuk fiber tu adalah boleh jadi glass, carbon dan Kevlar. Ini antara yang paling popular, ya. Dan yang kurang popular tapi ada juga digunakan adalah boron, silicon carbide, alumina, steel, ya. Glass yang paling banyak digunakan adalah jenis E-glass, ya. Electrical glass ni, ya, yang paling banyak sekali digunakan. Okey. Kemudian polimer komposit ni ataupun fiber reinforced polymer ni biasanya kita bentuk dalam bentuk laminar structure, ya, laminar structure. Apa maksud laminar structure tu? Ialah kita buat stacking, ya. Kita buat lapisan-lapisan, ya. Jadi kita ada sekeping komposit. Lepas tu kita buat lapisan-lapisan komposit, ya. Dia macam plywood lah, macam plywood. Kalau pernah tengok plywood, dia ada lapisan-lapisan. Itu kita panggil laminar, ya. Jadi kita stackkan dia, ya. Kita tindih-tindihkan dia dan dia akan bonding lah di antara stack tu, ya. Jadi bonding thin layers of fiber and polymer.
ya, until the desired thickness is obtained. Ya. Jadi dia ada banyak kepingan, jadi banyak lapisan. Jadi contohnya lapisan yang pertama, ya, lepas tu atas dia kita letak lagi satu lapisan, ya, atas dia kita letak lagi satu lapisan. Okay. Jadi ini kita rapat-rapat lah, dia rapat-rapat. Okay. Dan di antara lapisan tu kita boleh ubah dia punya fiber orientation. Yang ni boleh menjadikan sifat-sifat yang kita nak lah. Fiber orientation tu contohnya macam mana? Untuk satu lapisan, contoh fiber dia pada arah ni. Ya. Ini rasanya minggu yang lepas pun kita dah belajar ni. Ya. Lepas tu lapisan yang atas fiber dia arah yang macam ni pula. Ya. Lepas tu yang belah atas mungkin kita ubah lagi arah yang macam ni fiber dia. Ya. Jadi ini kita panggil fiber orientation. Yang kita boleh ubah-ubah pada setiap lapisan. Ya. Jadi kita boleh dapat sifat anisotropi. Okay. Sifat anisotropi yang kita nak lah. Ya. Application bagi bentuk lamina macam ni banyaklah. Parts untuk thin cross section, ya, macam aircraft wing, ya, fuselage, ya, body kapal terbang tu, truck body panels, boat hulls, ya. Paling banyak sekali orang guna komposit untuk buat boat lah, ya, boat, ya. Jadi kalau naik boat tu tengoklah body dia tu dia plastik kan, tapi dia macam kasar sikit, dia ada fiber, ya, kat permukaan dalam tu pun ada fiber juga. Okey. Jadi contohnya macam ini carbon fiber reinforced plastic, ya, carbon fiber reinforced plastic, ya. Dia punya nama pendek dia adalah CFRP, di mana fiber yang ni adalah karbon. Ya. Jadi kat sini kita tengok banyaklah kegunaannya dalam kapal terbang ni A380 ni, banyak komponen yang dibuat daripada carbon fiber, ya. Dia punya vertical tail plane ni carbon fiber, ya. Dia punya wing, ya, kulit untuk wing tu carbon fiber. Right? CFP outer flaps. Alright? Dia punya fuselage, ya, ni body dia ni carbon fiber, ya, dan macam-macam lagi lah, ya. Jadi kapal terbang ni kebanyakan memang banyak dibuat daripada CFRP ni. Okey, so apa antara properties bagi FRP ni, fiber reinforced polymer, adalah high strength to weight, ya, dia kuat dan juga ringan. Dan juga high modulus to weight, ya. Modulus tu adalah dia punya sifat stiffness dia ataupun kekakuan dia, ya. Dia sama macam strength lah, ya. Lagi low specific gravity, ya, dia ringan, ya. Dia punya berat dia 1/5 berat steel, ya. Tapi dia punya strength and modulus dia comparable, ya. Kuat tapi dia lebih ringan daripada steel. Lagi good fatigue strength, good corrosion resistance, ya, low thermal expansion, ya, dan juga ada sifat anisotropi. Sifat anisotropi ni ingat lagi apa dia? Dia kekuatan dia adalah kuat pada arah, mengikut arah, ya, itu adalah sifat anisotropi. Okey. Ini adalah properties bagi matrix yang digunakan untuk komposit, ya. Jadi kalau kita nak certain properties, kita pilih polimer yang ni, ya. Contoh macam epoxy. Epoxy ni paling banyak digunakanlah untuk high tech application, ya. Macam kapal terbang tadi, ya. Lagi kelebihannya adalah outstanding adhesion. Maksudnya dia melekat dengan bagus pada kita punya fiber. Itu sifat yang bagus. Low shrinkage during cure, ya, iaitu semasa kita nak buat komposit tu, kita kena masukkan dalam oven, kita kena panaskan dia, ya, supaya polimer tu boleh mengeras, ya. Bila dia mengeras tu ataupun kita panggil proses tu cure, dia akan shrinkage biasanya. Tapi kalau epoxy ni dia shrinkage dia kurang. Ya, jadi kita boleh lebih tepatlah kita buat dia punya produk tu. Ya. Easy to process,
ya, strong and tough, dan extensive reliable database. Ya, dia banyak orang guna, jadi data dia banyak. Ya. Dan ni ada lagi lah apa ni sifat-sifat yang lain untuk polimer yang lain. Kita ada polyester sini, ya. Kita ada polyimide dan kita ada bismaleimide. Ya, yang ni antara polimer matrix yang paling banyak digunakan untuk komposit. Ini ada lagi ya, phenolic, ya, urethane, PET, polyether ketone, right? Okay, ini adalah application. Kita ada application pada aerospace, ya, pada otomotif, ya, untuk sebagai body panel, ya, untuk kereta, truck caps, ya, dia punya body bagi truck tu kepala dia, ya. Jadi untuk otomotif ni low carbon, okay, there is low cost and is okay. Jadi dia comparable dengan steel lah, ya. Kalau steel ni sebab dia low cost and ease of processing. Kalau nak guna komposit ni dia mahal sikit lah, ya. Jadi sebab tu untuk kereta-kereta yang lebih mahal tu dia pakai komposit, ya. Dalam sports and recreation product pun banyak komposit, ya. Contohnya sebagai boat hull, ini telah digunakan sejak tahun 1940, ya, body boat tu, ya. Fishing rod, tennis racket, golf club, helmet, ski, bow and arrow, ini semua dah pakai komposit sekarang ni. Okay, ini lagi sekali tunjukkan, yang ni Boeing pula, ya. Tadi Airbus, Boeing pun pakai juga komposit. Okay, hal body bagi boat ni dia pakai Kevlar fiber epoxy matrix composite, ya. Jadi bermaksud fiber dia adalah Kevlar, matrix dia adalah epoxy, ya. Jadi eksterior ni maksud dia punya kulit lah, bahagian luar kulit dia tu komposit, belah dalam tu dia pakai PVC foam. Okay, ini lagi fishing rod, ya. Fishing rod dia pakai fiber reinforced polymer. Okay, helmet, ya, military helmet ni pun pakai fiber reinforced polymer. Right? Okey, selain daripada jenis fiber, kita ada juga secondary phase tu yang bukan fiber. Kita ada juga yang sebagai particle, flakes ataupun short fiber. Ya. Benda-benda ni kadang-kadang kita panggil sebagai filler, ya. Filler ke dalam komposit tu. Ya. Dan filler ni ada dua kategori, sama ada dia adalah reinforcing filler. Reinforcing filler ni bermaksud dia menguatkan polimer tu. Ya. Contoh-contoh reinforced filler adalah wood flour, ya, ni habuk kayu, ya, kita masukkan dalam phenolic ataupun amino resin. Carbon black, ya, carbon black ni arang lah, ya, kita masukkan dalam getah. Kategori yang kedua adalah extender. Extender ni sebenarnya filler yang mengurangkan kos polimer tu, ya. Jadi kalau polimer tu kita guna 100%, kos dia mahal. Jadi kita untuk kurangkan kos, kita masukkan extender ni, ya, untuk reduce cost per unit weight, ya. Tapi dia tak memberi kesan kepada mechanical properties. Ini kita masukkan ya, supaya polimer tu boleh jadi murah. Jadi lower manufacturing cost of thermoplastic matrix composite. Okey, jadi ini lagi sifat untuk thermoplastic matrix composite, ya. Ini sifat-sifat dia, ya. No cure, ya. No cure, kita tak perlu nak panaskan dia lah. Unlimited shelf life, ya. Ini tak ada deadline, tak ada due date lah. Reprocessing possible sebab apa, kita tahu thermoplastik ni kita boleh recycle, ya. Less health risk, ya. Low moisture content,
boleh thermal shaping dan juga kita boleh weldability, ya. Kita lakukan fusion bonding, ya. Ya, ini lagi sifat dia high toughness, good hot weld properties, high environmental tolerance. Okey, kelemahan termoplastik metrik komposit ni pula, ya, kita ada limitation in processing methods, ya. Maksudnya kaedah pembuatan dia tak banyaklah, ya. Right? High processing temperature, high viscosity, prepreg, ya. Prepreg ni dia boleh jadi stiff, ya. Prepreg ni apa? Prepreg ni adalah kita punya polimer, tapi polimer tu belum keras lagi lah, ya. Dia masih lagi lembik, ya, dan kita dah ada fiber dah dalam dia, ya. Jadi prepreg ni dia macam pre, belum siap lagi, ya. Lepas tu kita tinggal masukkan polimer ke dalam dia, ya. Ya, masukkan polimer ataupun kita cure dia, lepas tu dia baru buat dia jadi komposit yang betul, ya. Itu pre-preg, ya. Dia mesti sentiasa letak dalam peti ais, dia kena sejuk, ya. Tapi kalau untuk plastik ni masalahnya dia cepat keras, ya, cepat keras, dan dia boleh jadi kering when solvent is not used, ya. Kita belajar pre-preg ni dalam manufacturing nanti. Alright, fiber surface treatment less developed, ya. Jadi dia punya teknologi dia belum betul-betul develop lagi lah. Okey, next ni adalah sifat bagi carbon polymer matrix composite, carbon fiber polymer matrix composite, ya, iaitu komposit yang fiber dia adalah carbon. Sifat dia adalah low density, dia adalah ringan, ya, 40% lebih ringan daripada aluminium. Aluminium tu dah ringan dah, ya, tapi CFRP ni dia lagi ringan. High strength, as strong as high strength steel. Bagusan dia. High stiffness, stiffer than titanium, ya, tapi lebih ringan. Good fatigue resistance, ya. Dia tak ada life limit, unlimited life, ya. Fatigue ni bermaksud dia boleh mengalami vibration banyak kali ataupun cycle load yang banyak kali. Jadi certain material selepas beberapa cycle dia boleh patah tau. Untuk carbon ni, CFRP ni dia unlimited. Dia boleh cycle berapa banyak pun dia tak akan patah. Dan good creep resistance. Okey, lagi kelebihan sifat carbon fiber polymer matrix lagi adalah low friction coefficient, ya. Dia boleh mengalami friction yang banyak. Good wear resistance, ya, lambat haus, alright. Toughness and damage tolerance yang bagus, ya. Chemical resistance dan corrosion resistance. Okay. Banyaklah sifat bagus bagi CFRP. Lagi dimensional stability, okay. Vibration damping, ya. Damping ni bermaksud bila berlaku vibration dia boleh berhenti vibration tu dan yang bagus. Low electrical resistivity, ya. Dia tak mengalirkan elektrik lah ni, ya. High electromagnetic interference shielding, ya. Dia boleh shield electromagnetic. High thermal conductivity. Okey, kelemahan bagi polimer matrix composite ni ialah inability to resist high temperature. Dia samalah macam kelemahan polimer, ya, dia tak tahan suhu tinggi. Okey, jadi itulah saja berkenaan dengan topik kita iaitu komposit, dan sampai sini sajalah kelas kita. Right? Kelas kita dah pun habis. Okey. Jadi seterusnya yang ni saya akan bagi assignment yang terakhir, assignment 5, assignment berkenaan dengan komposit. Ya, kaedah dia sama macam sebelum ni. Saya akan berikan topik-topik, ada 29 topik, dan anda kena pilih lah, ya, siapa yang nak topik yang mana satu untuk anda buat assignment tu, ya. Jadi setiap orang ada topik yang berbeza,
Okey. Dah siap dah. Pilih first come first serve. Siapa yang nak sila tulis di ruangan chat. Dah tulis. Dah tulis dah ya. Hairi nak nombor 1. Baik. Good luck Fazli. Pula Fazli. Okey, Pula dia saya Fazli. buka assignment. Mana assignment ni? Assignment. Lock lah tu. Cik stretching. Ke nombor je. Assignment. Nak tikam lah ni. Aduh mak. Ayo, ayo. Ayo Fazli, ayo. Ayo Fazli. Okey, ada ni. Okey. Aida, aduh aku takut. Fazli pick dulu apa aku pick? Awal band. Nak band apa ni? Band 5 lah. Band 5 lah, band 5. Band muat, band 3. Band pula korang ya. Tengah drafting. MM. Saya buka ruangan chat. Okey. Jadi Hairi ambil nombor 1 Okey, nombor 1 gelas polikarbonat gelas Jadi polikarbonat. susah tu. Aduh, susah Okay, ni. siap-siap. Susah tu Satu ni. hari. Padan. Oi, tak ada. Zaki nombor. Aduh, semua dah start. Tulis agak. Korang tak nak tengok tu terus ambil nombor Bagus. Kenal lah. Mana list woi? Tak ada. Adalah tak nampak. Tak ada. Pick dulu. Tak nampak. Kena kata kan Eh. nampak. Pick dulu baru dapat. Yang ni geng yang main tembak je ni. Dia tak dia menyerah je bagi nombor je. Okey, Zaki nombor 8 Cuak aku ni. ialah gelas polyamide. Ui, dah e-learning lagi berkecap. Ada ke dah e-learning? Mana ada? Tapi kau asu. Aduh, asu. Belum lagi Zaki, tapi korang dah ambil Jiho nombor 7 gelas polypropylene. Yang nombor 3 gelas vanilla ester. Lagi Irfan nombor 11 selulus Ya, carbon. nombor 11. Ya, Irfan. Nanti tukar tajuk lagi. Tak. Syazwani nombor 12. Lagi menyesal nombor 11. WP Doktor tak nak share screen ke? Ada Belum. lah. Yang ni saya Ada letak lah. dulu siapa yang bagi nombor. Nanti korang pilih lagi Tak nampak. Muhammad Dia Fazli. berang lagi dah bagi nombor. Fazli tadi dah kan? Belum Nombor 5. Fazli gelas fenolik Fazli, Lokman nombor 4 Glare. Glad. Glare. Lokman ambil Glare. Nafisah nombor 17. Minat dengan nombor 17 Kan ni je dia. Nafisah ambil Karal Karal. Ipan. Aduh kan. Amin yang 10. Mak. Amin ambil kenaf Yongzi nombor 9. Sama tadi kenaf juga. Yong Z. Right. Divyesh nak nombor 6. Okey. Gelas Siapa tadi? Divyesh. Azik 26. Boron Mampus. Azik Ya. 26. Okey, Man U dengan Liverpool Tak apa Liverpool, sabar, relax je Liverpool. 10. Barca relax, Barca. Dunesrat nombor 10 dah ada orang ambil Okey. Total tunjuk list total. Nak list. Mana boleh. Dunesrat ambil 14 Dunesrat ambil Boron juga Boron kabar Dunesrat. Dah mana tadi? 14
14 Okey, Divyesh Swen Long ambil nombor 2. Gelas juga Swen Long. Alright. Okey, ni apa ni Barcelona kita tak ambil tahu dah sekarang Minta maaf lah. Betul lah, betul. Betul lah, mantap. Tepek. Dah lubuk. Aduh korang ni. Okey, Syahira nombor 13 Syahira awak ambil grafin Syahira Vivian ambil 15 carbon silicon carbide. Yeah, Liz. Yang lain ni tengah tunggu ni jadi saya buka Mantap. buka share. Jam Airi. Sabar. Apa Eri? Oi, karbon komposit. Baik. Okey. Saya start daripada Haida nombor 29. Haida. Afiq. Oh, lama Afiq baik lah. Epoxy lagi. Okey. Siapa epoxy? Okey sikit. Saya. Kau epoxy je? Komposit. Nurul Fatihah 24. Nurul Fatihah. Kau dah berapa je? Oh, epoxy. Epoxy. Muhammad Afiq 20. 26. Okay. Bambu bagus bambu ni. Buluh Nur Ambil Fatihah 19. Nur Fatihah. Afif 24. 24 ada. Nur Afif 20. Ada dah 20. Okay, Nur Afif 22 Nur Afif. Wong Weng Lok 21. Wong 21. Zikin, doktor nombor 9 yang bukan Yong Zi. Nombor 9. Yong Zi. Oh, lain Okey, tak apa. Kita letak saja. Betul kan? Afif 21. Ada dah 21 dah ada dah. Satish 16. Okey, Satish. Satish, Gayatri 18. Afif 23. Alright. Okey, dah habis. Ada yang belum? Alright. Ah, 25 ni kosong. Siapa yang tak ada lagi? 25 dengan 27 dengan 28. Ada 3 orang tak isi lagi. Ya, yang dalam ni ada berapa orang? Partisipan ada 27 orang. Ada 2 orang, ada 2 orang tak isi lagi. Siapa dia? Izul dengan Aruna. Betul Aruna Okey. Kod. 27, 28 ni belum. Dan 25. Okey, anyway, siapa yang belum isi tu boleh bagi tahu saya lah nanti. Okey. Alright. Next adalah awak punya group assignment, ya.
Group assignment, kita akan buat presentation pada kelas yang terakhir, iaitu pada 25/1. Ya. Group presentation adalah pada 25/1 ya. Okey. Dan dia punya report hantar selepas presentation. Okey. Okey, bos. Jadi kita ada berapa grup lah? Tak ingat dah ada berapa grup. 5 kan? Serius ah. Tak tahu. Yang tak ambil tahu sekarang baru saya. Oh. Grup presentation 25/1. All Kenapa nak pakai mask? Okey, sekejap saya buka dalam e-learning. Dalam e-learning ada kita punya soalan group project. Group project ya. Okey, saya share balik. Betul, nak tanya. Hmm. Assignment tadi tu dia kena buat salah satu ke kalau macam ada dua tu? Ada dua. Contohnya macam nombor saya yang 29 tu kan tungsten carbide dengan satu lagi tu kan. Slash Dia eh. macam slash. So, Itulah metrik. Buat dua lah. Composite. Apa lagi? Composite kan kita combine dua material kan. Bukan pilih so salah dia satu. buat ada dua lah. Gabungan antara dua tu lah composite. Okay. Ya. Okey. Jadi contoh macam glass polycarbonate composite. Jadi kat situ fiber adalah glass, polycarbonate adalah dia punya metrik. Ya. Sebab tu dia ada slash tau. Dia adalah gabungan antara dua material. Jangan awak jawab satu je. Okey. Saya share group project. Okey, ini adalah group project. Kita ada berapa grup? Grup transportation, grup telecommunication, aerospace 3, construction 4, biomaterial 5. So ada 5 kita ada 2 jam kelas. So 120 minit bagi 5 berapa? 24. 120 bagi 5, 24 minit So kalau satu grup 20 minit, sempatlah habis. Ya, so 15 minit presentation, 5 minit soalan. Okey. Jadi soalan tu boleh datang daripada saya dan juga boleh datang daripada kawan-kawan. Daripada awak boleh tanyalah grup lain. Ya, soalan-soalan. Okey. 15 minit presentation, 5 minit soal Q&A. Okey. Group assignment ni adalah due 25 Januari juga tau. Ya. So, saya tukarlah Saya lewatkanlah sikit, mungkin 28 lah bagi 2 hari untuk awak buat pembetulan lah ya. Jadi tapi presentation adalah 25 hari bulan. Jadi submit di sini juga ya, so boleh submit di sini. Ini saya punya view ni. Okey, apa soalan dia? Ini soalan dia. Okey, saya stop share yang tu, saya share yang ni pula. Dekat software. Adik banyak following ke? Ya, malu. Ni lu. Okey, ni awak punya soalan ni lah. Saya nak tengok balik lagi sekali. Ya, awak kena pilih satu produk dan
mengikut apa bidang yang awak dapat tu. Kalau transportation lah, ya. Dan list the material used to make the product, ya. Jadi dia kena ada material list lah, ya. 1 2 3 4 5 6, ya, minimum 3, ya. Lepas tu kena ceritakan structure and properties of each material, ya. Material tu structure dia macam mana, adakah dia metal, ya, apakah dia polimer, komposit ke, keramik, ya. Dan juga properties bagi materials tu, ya. Reasons why the material is used, ya, kenapa, dan ada tak sustainable materials to replace the materials yang you senaraikan kat situ. Ya, sustainable ni bermaksud bahan yang recycle lah, ya, yang boleh menggantikan. Okey. Jadi ini dia punya field. Kemudian kena ada project report. Jadi report ni awak biasa tahulah, standard lah, kena ada introduction, right? Lepas tu barulah dia punya content dia. Jawab je lah soal ni, list of material, structure and properties, reason dan juga sustainable materials. Akhir sekali conclusion. Alright. Cuma saya nak tambah satu, dalam report tu kena ada acknowledgement, ya. Put acknowledgement, acknowledgement, ya, acknowledgement in your report. Ini tambahan lah, ya. Saya nak anda letak acknowledgement. Yang ni penghargaan, ya. Penghargaan. Tak kisahlah awak nak letak penghargaan siapa-siapa dalam tu, ya. Put acknowledgement in your report. Alright, semua orang faham? Okey, jadi presentation adalah pada 25/1 dan juga report kalau hantar 28/1, okey ya? 28/1? Boleh. Boleh, bagus. Nafisah 24. Okey, Nafisah 24 Ya. Tak, Nafisah nombor lain. 24 ada dah Nafisah. Tulisan Nafisah 24. Oh, tu jawapan tadi. Jawapan apa 24 ni? Okey, tak apa. Alright, jadi projek. Jadi minggu depan kita tak ada kelas lah, 18. Minggu depan lah presentation. Betul lah. So minggu depan lah presentation, ya. Okey, next adalah exam. Exam awak tahu kan, exam adalah pada exam pada 8 Februari. Ya. Exam adalah pada 8 Februari pukul 9 pagi. Masa 3 jam, ya. Yang ni proses dia adalah sama macam buat test hari tu, test nombor 2. Ya, iaitu anda kena on video, saya akan tengok anda buat soalan exam tu. Ya, ini dia adalah open book test, bermaksud anda boleh refer nota. Ya, boleh refer nota tapi tak boleh tanya kawan, tak boleh Google jawapan. Ya, boleh refer nota saja. Ya. Soalan ada 6 dan yang ni soalan dia tak sama macam test awak. Ya, kalau test adalah soalan ABC kan, yang ni adalah soalan berbentuk esei. Anda kena jawab, kena tulislah jawapan. Ya, macam exam masa face to face dululah. Ya, dalam bentuk esei. Soalan ada 6, masa 3 jam. Ya, jadi soalan kena download daripada e-learning. Dan tamat je 3 jam tu, saya akan bagi masa 5 minit untuk anda upload ke e-learning jawapan. Boleh? Ya, jadi dalam masa tu, video kena sentiasa on, ya, untuk saya perhatikan anda lah. Okey. Jadi soalan dia, saya tunjuklah dia punya tiket. Ada dia.
kita. Sekejap. Nanti dia pergi kerja dulu. Ada bateri ke? Okey, ini adalah kertas soalan exam awak. Jadi masa adalah 3 jam. Ini tarikh ni 8 Februari 2021. Okey. Jadi dia punya instruction ialah jawab semua soalan. Soalan apa dia? Ada kat bawah ni. Tapi bukan. Ini bukan soalan dia. Okey, ini adalah topik-topik yang awak kena study lah. Alright. Iaitu awak untuk metal awak kena study berkenaan dengan steel. Ya. Steel ada banyak lah dalam tu awak kena study. Ya, berkenaan dengan carbon steel, stainless steel, tool steel, tu semua awak kena ingat. Okey. Cast iron pun ada soalan. Ya, sila baca berkenaan dengan cast iron. Ya. Kena baca dan faham dan ingat ya, sebab apa? Waktu exam nanti saya takut awak tak sempat. Walaupun boleh tengok pada nota, ya. Sebab tahukah, sebab nota kan banyak kan. Nak cari satu-satu payah juga. So, lebih elok kalau awak baca, fahamkan. Ya. So, awak kena baca berkenaan dengan nickel alloy dan juga aluminium alloy. Alright. Untuk polimer, anda kena baca berkenaan dengan acrylonitrile butadiene styrene. Ya, iaitu ini adalah ABS. Okey, polikarbonat, polyethylene, polypropylene. Okey. Untuk seramik, sila baca berkenaan dengan offset glass, tungsten carbide, soda lime silica glass. Okey, tak banyaklah seramik. Dan juga untuk komposit, sila baca berkenaan dengan cermet dan juga glass reinforced polymer. Boleh? Boleh kot. Boleh kot. Alright. Okey, selain daripada apa yang ada dalam nota, saya cadangkan juga awak baca juga ekstra dalam buku teks yang saya cadangkan hari itu, buku teks Callister, baca juga. Ataupun boleh Google, ya, cari maklumat-maklumat yang lebih lagi berkenaan dengan benda-benda ni, ya, untuk memudahkan. Ya. Boleh? Alright, jadi itu saja berkenaan dengan kelas kita. Kan nak charge, saya kat mana? Just kat situ lah. Ambil dulu, letak kat depan saya. Faham ke tidak? Doktor, soalan dalam objektif ke subjektif? Soalan subjektif. Ya. Okay. Apa lagi soalan? Tak ada. Bukan MCQ Dia adalah subjektif, ya. Sini, dekat atas meja sini, situ. Subjektif. Dah rapat sangat, dia bukan nak tidur. Alright. Okey, jadi ni jawab dalam full sentence. Tak perlu, awak boleh buat dalam bentuk point saja, ya. Buat dalam bentuk point lagi baguslah, senang saya nak bagi markah. Okey. Jadi kasih jawapan dalam soalan sekali. Aduh. Ada. Okey. Jadi kena make sure nanti bila exam nanti on video sepanjang masa Jadi internet kena bagus ya. Nanti kalau video tu off agak mencurigakan lah Jadi saya akan anggap anda mencuba untuk meniru. Okey. Jadi sekarang minta on video kita nak ambil gambar kelas yang terakhir. Okay, stop.